Nama saya Chilin dan saya ingin berkongsi dengan anda semua tentang topik yang saya juga berminat. Dalam perkongsian malam ni, kita akan belajar dua jenis aktiviti senaman utama, iaitu senaman aerobik dan senaman anaerobik. Dan kita juga akan membincangkan jenis senaman yang manakah sesuai dengan orang yang berbeza. Okey, persoalan pertama, apakah senaman aerobik dan anaerobik? Mari kita belajar bagaimana dapat membezakan kedua-dua senaman ini terlebih dahulu. Kerana sepanjang proses pengurusan berat ataupun pembinaan badan kita, ataupun kita mempunyai hasrat tertentu untuk dicapai, maka pilihan jenis senaman yang sesuai adalah hal yang sangat penting. Mari kita lihat perbezaan di antara kedua-dua jenis senaman ini. Dari namanya, aerobik bermaksud dengan oksigen yang menunjukkan bahawa anda memerlukan oksigen semasa senaman anda. Badan kita memerlukan oksigen ini kerana oksigen akan digunakan untuk membakar glukosa dan menghasilkan tenaga untuk seluruh badan. Sekiranya jenis senaman ini dapat memberi masa yang mencukupi kepada badan anda menyerap oksigen untuk membakar glukosa dan seterusnya menukarnya kepada tenaga untuk seluruh badan, maka jenis senaman ini adalah senaman aerobik. Secara amnya, senaman aerobik ini adalah sejenis aktiviti di mana badan dan otot anda bergerak secara berterusan berdasarkan ritma gerak yang mudah dilaksanakan dalam gerakan berulang-ulang. Sebaliknya, senaman aerobik juga mengambil masa yang lebih lama. Pada masa yang sama, senaman aerobik juga mengambil masa yang lebih lama. Lazimnya, kita akan melakukan senaman ini 30 hingga 40 minit pada setiap kali. Ia juga akan meningkatkan kadar degupan jantung dan kadar pernafasan seseorang. Tetapi anda masih boleh bercakap lagi, tidak sekadar tahap yang terlalu meletihkan ataupun tidak dapat bercakap langsung. Kadar intensiti ini bersama dengan masa senaman yang lebih panjang dan juga membolehkan badan menyerap oksigen yang cukup, inilah jenis senaman aerobik. Sebaliknya, jenis senaman anaerobik bermakna tanpa oksigen, tetapi bukanlah bermakna anda tidak perlu bernafas ya. Latihan anaerobik tidak menunjukkan kekurangan nafas masa senaman. Latihan ini pantas dengan aktiviti intensiti tinggi. Badan anda tidak sempat untuk menyerap oksigen untuk menghasilkan tenaga. Hal ini akan mengaktifkan mod kedua badan kita kerana terdapat dua cara bagi sel-sel kita untuk menghasilkan tenaga dalam badan kita. Dalam mod kedua, otot kita akan memecahkan simpanan glukosa kita dan kaedah ini merupakan kaedah penghasilan tenaga yang lebih cepat. Namun, ia juga akan menyebabkan otot kita menghasilkan asid laktik yang akan seterusnya membuatkan kita rasa lengur selepas senaman ini. Asid ini adalah bahan yang dihasilkan semasa pembakaran glukosa tanpa oksigen. Jadi senaman anaerobik ini mengambil masa yang sangat singkat, tetapi sementara itu senaman ini memerlukan daya tahan otot anda yang sangat kuat. Inilah jenis senaman anaerobik. Walau bagaimanapun, kedua-dua jenis senaman ini membawa pelbagai manfaat yang berbeza. Sebagai contoh, senaman aerobik dapat memperkuat stamina, menurunkan berat badan dan mempertahankannya. Memandangkan senaman ini adalah berkait rapat dengan kesihatan jantung, maka ia dapat membantu masalah tekanan darah tinggi kita juga. Pada masa yang sama, ia juga dapat meningkatkan mood anda dan inilah mengapa anda akan berasa sangat gembira selepas bersenam, termasuklah aktiviti menari. Senaman ini juga dapat memperkuat jisim tulang anda kerana sebarang aktiviti yang akan memberi tekanan atas tulang kita seperti melompat dapat memperkuat lagi jisim tulang kita. Sebaliknya, senaman anaerobik dapat membina otot badan, memperkuat jisim tulang, meningkatkan kadar metabolik kerana apabila seseorang mempunyai jisim otot yang tinggi, kadar metaboliknya juga akan ditingkatkan. Jadi, senaman anaerobik ini dapat meningkatkan kadar metabolik kita pada jangka masa panjang. Sudah tentu, asalkan anda bergerak, kadar metabolik anda mestilah lebih tinggi daripada masa yang biasa.
Mari kita lihat apakah contoh bagi kedua-dua jenis senaman ini. Senaman aerobik termasuklah berjoging, berjalan dengan pantas, berenang secara pusingan, tarik senam aerobik ataupun zumba, memanjat tangga dan juga berbasikal. Aktiviti-aktiviti ini tergolong kepada jenis senaman aerobik dan secara amnya, aktiviti ini akan melebihi 40 minit pada setiap kali. Bagi senaman anaerobik pula, ia melibatkan aktiviti fizikal yang berintensiti tinggi seperti HIIT ataupun Tabata. Aktiviti-aktiviti ini mungkin memerlukan daya tahan otot yang kuat selama 3 saat hingga 1 minit dan berehat selama 10 saat sahaja dan mengulangi set yang baru lagi. Angkat berat dalam gym dan juga kalistenik di mana seseorang menggunakan berat badannya sebagai daya tahan untuk mengembangkan fizikal adalah salah satu contoh untuk senaman anaerobik. Pada masa yang sama, latihan pecut semasa berlari pantas ataupun berenang dan berbasikal juga merupakan senaman anaerobik. Sebenarnya, terdapat 2 cara yang berbeza untuk berlari, berenang dan berbasikal. Anda sebenarnya melakukan aktiviti anaerobik jika Anda melakukan aktiviti ini dengan pantas dalam masa yang singkat. Sebaliknya, jika Anda berbasikal dengan tempo yang selesa, santai je, maka Anda sedang melakukan aktiviti aerobik. Jadi, Anda semua sebenarnya boleh mix and match di antara kedua-dua jenis senaman ini, kadang-kadang berbasikal dengan laju dan seterusnya berbasikal dengan lambat kemudian. Okey, setakat ini saya pasti ramai orang sudah bertanya-tanya bahawa jenis senaman yang manakah patut Anda lakukan jika Anda ingin menguruskan berat badan. Mari kita lihat keputusan kajian yang telah dijalankan mengenai topik ni di kalangan dewasa muda yang berumur 25 tahun ke bawah dan menghadapi masalah obesiti di mana BMI mereka melebihi 30. Kalangan dewasa muda ini telah dibahagikan kepada 2 kumpulan, iaitu kumpulan senaman aerobik dan kumpulan senaman anaerobik. Mereka akan melakukan senaman 30 minit sekali dan 3 kali dalam seminggu. Kemudian, kajian ini telah mendapati senaman anaerobik adalah lebih berkesan dalam mengurangkan berat badan seseorang yang obes dan memperbaiki kesihatan jantung dan paru-paru mereka. Seperti apa yang saya sebut tadi, senaman anaerobik adalah sangat baik untuk kesihatan jantung kita. Dalam aspek pengurangan berat badan, kumpulan senaman anaerobik telah mencapai penurunan yang lebih banyak. Kajian ini juga mendapati kumpulan senaman anaerobik ini juga mengalami penurunan dalam berat badan, tekanan darah, kadar degupan jantung dan penggunaan oksigen maksimum mereka. Keputusan kajian ini telah menunjukkan bahawa jika Anda ingin mengurangkan berat badan Anda dan Anda adalah lebih gemuk ataupun obes, maka senaman anaerobik adalah lebih sesuai dengan permintaan Anda. Kajian yang seterusnya telah menguji dengan lebih teliti yang melibatkan lebih kurang 90 orang peserta, sama ada menghadapi BMI melebihi 25 ataupun melebihi 30. Peserta-peserta ini adalah lebih berusia, berumur di antara 40 tahun hingga 60 tahun lebih. Kemudian mereka dibahagikan kepada 4 kumpulan masing-masing. Kumpulan 1 yang tidak melakukan sebarang aktiviti dikenali sebagai kumpulan kontrol. Kumpulan 2 dan 3 adalah kumpulan yang hanya melakukan senaman aerobik ataupun anaerobik masing-masing. Kumpulan yang terakhir merupakan kumpulan yang melakukan kedua-dua senaman aerobik dan anaerobik. Anda boleh mendapati perkataan latihan rintangan dalam slide saya. Dan sebenarnya latihan rintangan ini juga merupakan salah satu senaman anaerobik. Kajian ini mendapati bahawa seseorang yang melakukan senaman gabungan iaitu latihan aerobik, anaerobik dan rintangan telah mengalami manfaat yang lagi ketara dalam penurunan berat badan, penurunan lemak dan pertambahan kecergasan kardiopernafasan mereka. Anda boleh lihat carta-carta graf ini. Graf ini adalah berkaitan dengan perubahan berat badan yang direkod pada minggu ke-8 dan ke-12.
Ini bermaksud kumpulan kajian ini merekod berat badan pesertanya pada kali pertama selepas 2 bulan dan merekod sekali lagi pada bulan yang ketiga. Mereka telah mendapati kumpulan satu yang tidak melakukan sebarang aktiviti tidak mengalami sebarang perturunan, malahan pertambahan saja. Namun, asalkan anda ada melakukan aktiviti senaman, tidak kisahlah sama ada senaman aerobik ataupun anaerobik ataupun gabungan, semua ni memang dapat memanfaatkan pengurusan berat badan kita dan dalam segi perturunan BMI, lemak badan dan lemak perut. Jadi, asalkan anda ada bersenam, ia memang dapat membantu dalam pengurusan berat badan anda. Tetapi kadar perturunan yang lebih ketara pula didapati dalam kumpulan yang melakukan senaman gabungan. Kajian juga mendapati penurunan berat badan di kumpulan yang melakukan senaman aerobik daripada kumpulan anaerobik. Mengapa kumpulan aerobik dapat mengurangkan angka ini daripada kumpulan anaerobik? Hal ini terjadi kerana aktiviti anaerobik akan membina jisim otot badan dan memandangkan otot badan adalah lebih berat. Sekiranya jisim otot anda bertambah melalui aktiviti ini, anda mungkin mendapati perubahan berat badan yang lebih kecil. Namun begitu, hal ini bukanlah menyatakan senaman anaerobik adalah kurang baik. Jika anda ingin mencapai kadar metabolik yang lebih tinggi secara berpanjangan, badan kita memerlukan jisim otot yang lebih tinggi. Okey, secara kesimpulannya, jenis senaman yang manakah dapat bantu saya dalam pengurusan lemak badan saya kerana kedua-dua senaman nampak baik je. Okey, anda semua perlu sentiasa ingat bahawa tidak kisahlah sama ada senaman aerobik ataupun anaerobik, kedua-dua senaman ini adalah sangat memanfaatkan anda daripada duduk diam-diam saja. Anda sepatutnya menilai rancangan pengurusan berat badan anda sebelum membuat pilihan. Apakah hasrat yang anda ingin capai? Langkah pertama adalah untuk menilai hasrat anda yang ingin dicapai. Langkah kedua adalah penilaian atas tahap kesihatan dan fizikal badan anda. Walaupun keputusan kajian tadi telah menyatakan senaman gabungan dapat memberi kesan yang optimum. Tetapi, bagi seseorang yang sudah lama tidak bersenam ataupun terlalu berat dan obes, bukanlah semua aktiviti adalah sesuai untuk mereka. Anda mestilah menilai permintaan keadaan badan dan tahap fizikal anda terlebih dahulu. Pada pandangan saya, seseorang yang baru saja bermula, anda boleh cuba senaman aerobik dulu. Carilah senaman yang anda dapat berkekal dengan masa yang lebih panjang seperti berjogging dan melakukannya 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Lama-kelamaan, apabila stamina anda semakin bertambah baik, anda bolehlah menambah senaman anaerobik dalam rutin senaman anda. Walaupun senaman anaerobik dikatakan lebih berintensiti tinggi, tetapi dengan penilaian atas tahap fizikal diri sendiri terlebih dahulu, anda boleh membuat pilihan yang sesuai dengan permintaan anda. Pilates mungkin merupakan satu pilihan yang baik untuk beginners. Secara kesimpulannya, selepas menilai permintaan anda, pilihlah senaman yang anda boleh melakukan secara berterusan. Bukanlah mula dengan aktiviti yang berintensiti tinggi. Kerana aktiviti yang lebih berintensiti rendah juga dapat mendatangkan kesan yang baik. Senaman aerobik adalah lebih berkesan pada awal-awalnya dan selepas jisim otot dan stamina badan anda semakin bertambah baik, anda boleh menambah senaman anaerobik kemudian. Anda semua mestilah ingat untuk melakukan stretching dan cool down setiap kali selepas senaman anda. Kalau tidak, otot anda akan berasa sangat sakit pada keesokan harinya. Okey, dengan inilah persoalan saya yang ketiga. Sepanjang proses pengurusan berat badan, patutkah anda mengambil sebarang suplemen? Ataupun sudah cukup dengan adanya cara pemakanan yang sihat dan senaman? Jawapannya adalah betul. Anda sudah dapat menguruskan lemak badan dengan mengawal cara pemakanan dan bersenam dengan kerap. Adakah suplemen diperlukan? Okey, mari kita balik kepada topik yang kita bincang tadi. Hal ini terpulang kepada permintaan anda dan juga tahap kesihatan dan fizikal anda. Anda mungkin berhasrat untuk menjadi lebih kurus dalam masa yang lebih singkat dengan cara yang lebih mudah. Ataupun keadaan badan anda pada masa sekarang adalah kurang sesuai dengan senaman.
Ada lagi sekumpulan orang yang ingin menguruskan berat badan mereka kerana mereka sudah nak kahwin. Nak tangkap gambar kahwin yang cantik, maka saya hanya ada 2 bulan. Jadi saya ingin mencapai bentuk badan yang lebih langsing. Okay, semua ni adalah terpulang kepada permintaan anda. Apakah hasrat yang anda ingin capai sepanjang proses pengurusan berat badan anda? Tanyalah diri sendiri, apakah permintaan anda dan apakah anda boleh buat? Okay, contoh jawapan yang sangat straightforward adalah ramai orang ingin makan tetapi juga ingin mengekalkan badan yang langsing. Sepanjang proses pengurusan berat badan saya ingin makan makanan yang sedap sementara badan saya sedang membakar lemak. Permintaan yang kedua yang anda mungkin ada, okey, saya ingin mempercepat kadar metabolik saya kerana pakar dietetik pernah menyatakan dengan adanya kadar metabolik yang lebih tinggi, barulah saya dapat menghabiskan tenaga yang lebih banyak. Permintaan yang ketiga, semasa saya makan makanan yang sedap, saya tidak mahu risau sangat atas jumlah pengambilan kalori saya. Okey, inilah 3 permintaan utama yang mungkin muncul di minda anda supaya tidak menjadi gemuk sekali lagi. Dengan ini, produk Trigen S mungkin boleh menjadi satu bantuan yang dapat bantu mendorong pengurusan berat badan anda yang lebih efektif. Trigen S adalah formulasi semula jadi yang merangkumi ekstrak citrus, guarana, rosemary, kacang hitam dan zaitun. Saya percaya semua bahan aktif ini adalah sesuatu yang diketahui oleh orang ramai. Formulasi semula jadi Trigen S daripada ekstrak tumbuh-tumbuhan tersebut adalah dapat meningkatkan kadar metabolik kita dan mengawal paras gula darah kita. Dengan adanya bahan-bahan aktif ni, produk ini dapat membakar lemak tersimpan dan mencegah pengumpulan lemak dalam badan kita secara 24 jam sehari melalui 4 langkah utama. Barulah kita dapat menguruskan berat badan kita dengan efektif dan berpanjangan. Sudah tentu produk ini telah menjalani kajian-kajian klinikal dan menerima pengiktirafan yang tertentu. Saya pun faham bahawa kebanyakan orang tidak berani ataupun mereka tidak percaya atas produk yang dikatakan boleh menguruskan berat badan. Adakah produk ini memang berkesan? Mengapakah produk ini dapat mencapai fungsi-fungsi pembakaran lemak tu? Adakah produk ini selamat? Adakah kesan sampingan yang akan datang nanti? Adakah berat badan tu akan kembali semula? Sebenarnya, kita tidak boleh menyalahkan produk semata-mata jika berat badan kita kembali semula. Hal ini terjadi kerana sepanjang ataupun selepas proses pengurusan berat badan anda, cara yang anda gunakan mungkin sudah salah dan inilah punca penyebab mengapa berat badan anda kembali semula sebentar lagi. Cara pengurusan berat badan yang anda gunakan bukanlah cara gaya hidup yang anda boleh mengekal dengan berpanjangan. Jadi, inilah salah satu punca penyebab anda mungkin bertambah gemuk sekali lagi jika anda tidak mengamalkan cara pengurusan berat badan tersebut. Okey, masalah ini tidak berkait rapat dengan produk yang anda makan sebenarnya. Mari kita lihat keputusan kajian klinikal yang telah dijalankan atas produk ini. Dari segi pengurangan peratus lemak badan, kita mendapati bahawa produk ini dapat mengurangkan sebanyak 9.7% lemak perut dalam masa 12 minggu. Bagi jisim lemak badan secara menyeluruh pula, kajian ini mendapati produk ini dapat mengurangkannya sebanyak 63% dalam masa 16 minggu sahaja. Keputusan ini telah terbukti keberkesanan produk Trigen S yang dapat membakar lemak dan mengecilkan saiz lemak kita dan seterusnya menjadikan kita kelihatan lebih langsing. Walaupun anda mungkin tidak mendapati kesan yang ketara atas berat badan anda, tetapi lilitan bahagian badan seperti pinggang dan punggung anda mungkin sudah mula berkurangan. Dari segi peningkatan kadar metabolik, setelah pengambilan produk ini selama 16 minggu, keputusan kajian telah membuktikan keberkesanannya untuk meningkatkan pengeluaran tenaga rehat kita sebanyak 180 kalori setiap hari. Angka ini bermakna badan anda akan membakar 180 kalori lagi pada setiap hari walaupun badan anda tidak bergerak langsung.
180 kalori ini adalah sama dengan 3/4 mangkuk nasi. Hal ini telah menunjukkan produk ini telah mempercepat kadar metabolik anda dan badan anda telah menggunakan tenaga tersebut dengan baik. Dengan ini, anda juga mungkin dapat mengurangkan berat badan dengan lebih efektif. Segi ketiga dalam kajian klinikal ini adalah mengenai permintaan anda, di mana anda tidak mahu risau sangat atas jumlah pengambilan kalori anda setiap hari anda makan. Dari graf ini, kita boleh mendapati bahawa tahap glukosa dalam darah orang yang mengambil Trigen S adalah lebih rendah dari masa ke masa. Tidak kisahlah sama ada sebelum makan, tengah makan ataupun selepas makan. Hal ini bermaksud bahan aktif Trigen S, ekstrak kacang hitam tu dapat membantu untuk mengurangkan penyerapan karbohidrat kita. Pencernaan karbohidrat yang tidak sempurna bermaksud penyerapan kalori yang tidak sempurna, maka tidak akan mempengaruhi peningkatan tahap glukosa darah kita. Tanpa pengambilan kalori yang melebihi, maka anda tidak akan mengumpul lemak yang terlampau banyak dalam badan anda. Jadi, keputusan kajian ini telah membuktikan fungsi Trigen S yang dapat menyekat penyerapan karbohidrat dan seterusnya mencegah pengumpulan lemak terkumpul dalam badan kita. Okey, walau bagaimanapun, saya masih ingin menegaskan bahawa anda semua juga perlu memberi perhatian atas cara pemakanan anda dalam kehidupan seharian. Makanlah makanan yang bernutrisi tinggi dan mengurangkan pengambilan makanan seperti roti, kek, biskut, gula dan nasi putih. Makanlah banyak makanan yang bernutrisi tinggi. Pada akhirnya, dengan adanya fungsi-fungsi Trigen S yang kita sebut tadi, di mana produk ini dapat meningkatkan kadar metabolik kita, mencegah pengumpulan lemak terkumpul dan menyekat penyerapan jumlah pengambilan kalori. Produk ini juga dapat mencapai satu kesan lagi. Dalam masa 30 hari, orang yang menyertai kajian tersebut telah berjaya menurunkan berat badan paling kurang 3 kg dan juga 5 cm bagi bahagian lilitan pinggang dan lilitan punggung masing-masing. Keputusan kajian ini telah membuktikan keberkesanan produk Trigen S ini. Walaupun saya faham bahawa kebanyakan orang hanya akan menimbang berat badan mereka, tetapi ia juga sangat penting untuk mengukur lilitan bahagian badan anda seperti lengan, pinggang, punggung dan peha. Kalau anda mempunyai penimbang yang dapat mengukur peratus lemak badan dan juga jisim otot, anda juga dicadang untuk mengukur dari masa ke masa. Secara tuntasnya, saya adalah menggalakkan anda semua untuk mencuba suplemen untuk menjadikan proses pengurusan berat badan anda lebih berkesan. Sebenarnya, badan kita memang memerlukan senaman yang dapat memperbaiki sistem peredaran darah dan kadar metabolik kita. Dengan adanya kedua-dua sistem ini yang berfungsi dengan lebih baik, kesan pemulihan badan anda juga dapat ditambah baik. Dengan ini, saya ingin menggalakkan anda semua supaya memakai produk EasyPen semasa melakukan aktiviti senaman. Seluar ini bukanlah seluar biasa yang menjadikan anda berpeluh dengan banyak. Sebenarnya, saya ingin mengingatkan anda semua bahawa seluar yang menjadikan anda berpeluh dengan banyak tidak semestinya sedang membantu mengurangkan lemak badan anda. Kerana peluh adalah peluh sahaja. Sebaliknya, kita sepatutnya memberi perhatian atas sistem peredaran darah dan sistem limpa kita. Barulah dapat mencapai hasrat anda. Pada masa yang sama dengan adanya EasyPen, pemulihan otot selepas bersenam juga dapat menjadi lebih efektif. Keunikan EasyPen ini adalah dengan kainnya yang diperbuat daripada fabrik Kodenshi. Fabrik ini dapat menyerap suhu badan dan melepaskannya semula ke dalam tubuh dalam bentuk sinaran inframerah jarak jauh tanpa berasa sangat panas ataupun hangat. Dengan ini, seluar ini dapat melancarkan sistem peredaran darah badan anda. Pada masa yang sama, memandangkan produk ini juga direka berasaskan reka bentuk ergonomik, di mana menerusi teknologi pengimbasan badan 3 dimensi untuk mengukur setiap sudut 3 di kaki wanita Asia. Dengan ini, EasyPen dapat memberi kuasa mampatan yang berperingkat dari buku
bahu lari hingga paha kita untuk mencapai kesan kontur yang optimum dan seterusnya menjadikan kaki kita berasa lebih selesa dan membantu mengurangkan masalah bengkak air, berasa sakit selepas bersenam dan berasa kaki berat selepas berdiri dengan masa yang panjang. Dengan adanya gabungan antara komposisi fabrik yang ideal, genjang kodensi dan kuasa mampatan yang berperingkat, isi pants ni bukan sahaja menjadikan kaki kita kelihatan lebih panjang dan kurus, padahal juga mengempiskan perut, melancarkan peredaran darah dan limpa, dan seterusnya membantu membaik pulih masalah seperti bengkak air dan vena varicose. Dengan memakai isi pants ini semasa bersenam, ia dapat membantu proses pemulihan otot anda supaya tidak berasa terlalu sakit dan lenguh selepas bersenam. Anda boleh mencuba. Sekian sahaja perkongsian saya pada hari ini. Saya berharap anda semua dapat mencapai bentuk badan yang anda lama inginkan dengan mengamalkan cara gaya hidup dan pemakanan yang bijak. Bagi sesiapa yang ingin membina otot badan pula, saya pasti anda sudah faham bagaimana untuk mencapainya sekarang. Itu sahaja perkongsian saya pada malam ini. Terima kasih anda semua dan mari kita jumpa pada minggu depan sebelum tahun 2021 tamat. Terima kasih dan bye-bye.